Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam program Bicara Ilmiah. Okey, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita mengenai kaedah asas Al-Adah Muhakkamah. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, marilah kita berkenalan dengan beberapa orang panel jemputan kita yang merupakan pelajar lepasan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Panel yang pertama, Cik Nur Farzana binti Wahid. Panel yang kedua, Cik Uswah binti Osman. Panel yang ketiga, Cik Izzah Farhanah binti Mat Husin. Dan panel yang keempat, Cik Fazliah Hani binti Muhammad Zulkifili. Sebelum kita mengemukakan soalan kepada para panel jemputan kita, sukalah saya untuk menerangkan secara ringkas mengenai kaedah Al-Adah Muhakkamah yang telah kita bincangkan pada siri sebelum ini. Okey, kalimah adat bermaksud sesuatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berterusan oleh manusia. Kaedah Al-Adah Muhakkamah merupakan kehujahan dalam penerimaan adat sebagai sumber hukum dan beramal dengan adat tersebut. Okey, kaedah ini, dalil yang menerangkan mengenai kaedah ini dapat kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 199, iaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Okey, maksudnya jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Okey, syarat beramal dengan uruf adalah mestilah al-adah itu digunakan secara menyeluruh. Al-adah tersebut mestilah umum di dalam majoriti negara Islam dan seterusnya al-adah tersebut yang paling penting tidak bertentangan dengan nas atau dalil syarak. Okey, selesai penerangan ringkas daripada saya sebagai moderator pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan pusingan kita yang pertama. Bagi pusingan pertama, saya ingin meminta pada para panel untuk menerangkan mengenai kaedah furu', iaitu kaedah terbitan, kaedah yang terbit daripada kaedah asas Al-Adah Muhakkamah. Pusingan yang pertama, Cik Farzana, saya ingin meminta Cik Farzana untuk menerangkan mengenai dua kaedah furu' Al-Adah Muhakkamah, iaitu isti'malun nas hujjah yajibul amal biha dan al-ma'ruf 'urfan kal masyru' syartan. Okey, dipersilakan Cik Farzana. Terima kasih Cik Jannah selaku moderator kita hari ini. Okey, saya akan mulakan dengan kaedah pertama, iaitu isti'malun nas hujjah yajibu al-amalu biha, iaitu apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh orang ramai merupakan hujah yang wajib diamalkan. Ini bermakna segala perkara yang telah menjadi amalan kebiasaan masyarakat yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan nas syarak merupakan hujah yang wajib kita ikuti. Antara contoh penggunaan kaedah ini iaitu dalam transaksi jual beli dengan cara al-mu'attah, iaitu secara hulur-menghulur tanpa adanya lafaz ijab dan kabul. Yang mana lafaz ijab dan kabul ni merupakan rukun dalam jual beli. Dalam konteks kita kat Malaysia sekarang ni sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang mana ketika menjual dan juga membeli mereka hanya menyerahkan wang dan mengambil barang tanpa adanya lafaz ijab dan kabul itu. Maka adat ini dibolehkan kerana sudah menjadi amalan kebiasaan kita dalam melakukan transaksi jual beli. Okey, kaedah yang kedua iaitu kaedah al-ma'ruf fi urfan kal masyruti syartan. Kaedah ni bermaksud sesuatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan. Ia menjadi kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku antara mereka. Contohnya, sesiapa yang menggunakan barang orang lain tanpa sesuatu akad, sama ada akad sewa ataupun akad pinjaman,
Namun pada penggunaan barang tersebut telah menjadi kebiasaan di mana penggunanya mesti menjelaskan wang yang setimpal dengan penggunaan barang tersebut. Maka pengguna wajiblah membayarnya. Hal ini kerana apa yang terkenal dalam masyarakat, penggunaan barang itu seharusnya membayar wang. Okey, itu saja dari saya. Jannah, mic. Okey, terima kasih kepada Cik Farzana. Kita teruskan dengan kaedah ketiga dan keempat, iaitu la yankiru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman dan al-haqiqah tatruk bidalalatil adah. Okey. Untuk kaedah ketiga dan keempat ini, kita teruskan dengan panel yang kedua, penjelasan daripada panel kedua iaitu Cik Uswah. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Okay, saya akan jelaskan tentang kaedah ketiga dan keempat. Kaedah ketiga lah yang kira taghayyuril ahkam bi taghayyuril azman. Yang maksud tidak boleh menafikan perubahan hukum lantaran disebabkan oleh perubahan zaman. Yang mana hukum akan sentiasa berubah mengikut kesesuaian zaman tu. Kerana kita faham setiap zaman memerlukan pengeluaran hukum, keperluan hukum yang berbeza. Oleh sebab itu, para mujtahid telah mendalami sumber syariah yang luas untuk mengeluarkan hukum yang bersesuaian dengan uruf semasa. Sebagai contoh, pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, beliau telah mengeluarkan perintah untuk tidak menghukum pada hukum potong tangan ke atas pencuri yang mencuri pada waktu itu kerana uruf pada waktu itu ekonomi sangat mendesak dan sangat tenang. Dan pada zaman beliau juga telah melakukan perubahan hukum dalam untuk tidak memberi atau mengagihkan zakat kepada golongan mu'alaf kerana uruf umat Islam ketika itu adalah sangat kuat dan sangat kukuh. Okay, untuk kaedah yang keempat, al-haqiqah tatruku bidalalatil adah. Maksud hakikat dengan petunjuk adat. Bila mana tiada petunjuk lain, hakikat akan diambil sebagai hujah. Yang dimaksudkan dengan hakikat adalah setiap ataupun suatu ungkapan kalimah yang diungkapkan untuk menunjukkan makna yang sebenar. Ulama fiqh telah menetapkan kaedah ini bagi mengatasi masalah tentang penggunaan makna kalimah tertentu yang berbeza dengan erti asalnya. Contoh selalu adalah kalimah solat. Dari segi bahasanya, solat tu bermaksud doa. Dan kalau seseorang Islam itu mengatakan dia telah menunaikan solat, padahal dia hanya berselawat dan berzikir, maka amalan itu tidaklah dikira sebagai solat di syarak. Kerana solat adalah perbuatan yang disertai dengan bacaan tertentu yang bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dalam hukum ini kita dapat faham kalimah solat yang dari segi bahasanya doa digunakan untuk secara khusus makna yang berbeza, iaitu sembahyang yang kita amalkan sekarang. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kaedah yang ketiga dan yang keempat. Okey, terima kasih kepada Cik Uswah. Okay, kita lanjutkan lagi sesi kita pada hari ini dengan perkongsian daripada Cik Izzah mengenai kaedah yang kelima dan keenam, iaitu at-ta'yin bil uruf kat-ta'yin bin nas dan kaedah al-mumtani'adah kal-mumtani' haqiqah. Dipersilakan Cik Izzah. Terima kasih kepada moderator. Okey, saya akan menjelaskan berkaitan kaedah pecahan kelima ini, iaitu at-ta'yin bil 'urf kat-ta'yin bin nas. Okey. Kaedah ini membawa maksud sesuatu penetapan hukum berdasarkan uruf dan adat adalah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan kepada nas. Okey. Dalam arti kata lain, maksud dia adalah kaedah ini menjelaskan bahawa uruf dan adat diberi kuasa
seperti kuasa nas, terutamanya apabila untuk menjelaskan berkaitan kelaziman dalam perkara berkaitan akad muamalah. Okey, antaranya adalah berkaitan tentang sewaan di mana nas tidak mengatakan secara jelas cara dan juga bentuk menggunakan manfaat terhadap barang sewaan tersebut. Okey, sebagai contoh, seseorang menyewa sebuah rumah dan dia berhak masuk ke situ tinggal dan menerima tetamu. Hal ini kerana uruf dan adat yang menetapkan bentuk serta cara menggunakan manfaat rumah sewa tersebut. Okey. Kaedah yang keenam adalah al-mumtani' adatan kal-mumtani' hakikatan. Okey, kaedah ini pula membawa maksud satu perkara tak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, seperti mana ia tidak mungkin terjadi apabila dalam kenyataan. Okey, hal ini kerana halangan secara adat dan hakiki adalah sama kuat. Okey, sebagai contoh kita tengok kat sini, seseorang ni mengakui orang yang lebih tua daripada dirinya merupakan anaknya. Okey, kenyataan tersebut adalah tidak diterima secara adat dan rasional akal sebab tak mungkin seorang anak lebih tua daripada bapanya sendiri. Contoh seterusnya, apabila seorang isteri yang telah melakukan hubungan bersama suaminya mendakwa bahawa dirinya belum menerima mahar yang sepatutnya telah diserahkan oleh suaminya. Namun begitu, dakwaan seorang isteri tersebut tidak diterima kerana menurut kebiasaan seorang isteri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suami kecuali setelah menerima mahar. Okey, itu saja daripada saya. Saya serah kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Cik Iza. Okay, sekarang mari kita dengar penjelasan daripada panel keempat kita iaitu Cik Fazlihani mengenai kaedah yang ke-7 dan ke-8. Iaitu kaedah innama ta'tabirul 'adah idza ittaradat aw ghalabat dan kaedah al-ibrah lil ghalib asy-sya'i' la lin nadir. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, kita pergi kepada kaedah yang ketujuh iaitu apa? Innama ta'tabarul 'adah idza ittarat aw ghalabat. Okey, kaedah ni maksudnya adalah adat yang dianggap yakni sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku ataupun dia berlaku secara umum. Maksudnya adat tu mestilah dia tak terputus-putus, mesti berterusan dan dia tidak berlaku pada golongan yang tertentu ataupun secara khusus. Dia berlaku secara umum. Okay, kaedah ini dia merupakan pengikat kepada kaedah ada muhakamah. Okey, kalau kita tengok maksud kaedah ni, ia juga merupakan salah satu kepada syarat uruf, iaitu ia berlaku secara terus-menerus atau secara umum. Okey. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita kan, suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan adalah apabila satu perbuatan ataupun perkataan tu sering berlaku. Dengan kata lain, disebabkan ia sering berlaku itulah ia menjadi salah satu syarat bagi suatu adat itu dijadikan sebagai suatu dasar hukum. Okay, sebagai contoh, bila contohnya macam ni, seseorang itu dia biasa melanggan surat khabar di mana surat khabar tu sering dihantar ke rumahnya. Jadi ketika surat khabar tu tak dihantar ke rumahnya, maka orang itu dia dapat tuntut surat khabar tersebut kepada pihak pengusaha surat khabar tu. Okey, itu adalah kaedah yang ke-7. Dan kemudian kita pergi kaedah yang ke-8 iaitu al-ibrah lil ghalib asy-sya'i' la lin nadir. Okey, maksud bagi kaedah ini pula ialah adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan jarang terjadi. Okey, jadi kalau kita tengok maksud kaedah ni pun dia merupakan salah satu syarat uruf, iaitu secara umumnya ia terjadi. Okey. Jadi yang dikenali itu adalah maksudnya sesuatu yang menjadi terkenal oleh orang ramai dan ia tersebar di antara mereka. Jadi kalau satu perkara itu tidak diketahui di antara mereka, maka ia tidak dipertimbangkan sekiranya tidak mencapai tahap uruf khas. Okey, contoh dia apa? Okey, contoh dia dalam penetapan berapa banyak mahar. Okey,
dalam perkahwinan, dia tidak ada satu kejelasan berapa banyak ketentuan mahar tu nak bagi berapa. Oleh yang demikian, ketentuan nilai mahar itu adalah berdasarkan pada kebiasaan. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak penerangan berkaitan dengan kaedah ke-7 dan ke-8. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fazlia. Maka di sini berakhirlah pusingan pertama kita mengenai kaedah terbitan daripada kaedah asas Al-Adah Muhakamah. Kita teruskan dengan pusingan kedua, iaitu perbincangan mengenai pemakaian kaedah Al-Adah Muhakamah dalam isu adat di Malaysia. Okey, pada pusingan kedua ini setiap panel akan diberikan peluang untuk berkongsi untuk berkongsi satu sahaja contoh pemakaian kaedah Al-Adah Muhakamah dalam adat di Malaysia. Okey, kita mulakan dengan panel kita yang pertama, iaitu Cik Farzana. Silakan. Okay, saya akan mulakan dengan isu pertama, iaitu dalam pemberian wang hantaran dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Secara pengenalannya, wang hantaran ini merupakan sejumlah wang yang dihantar oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan bagi menguruskan perkahwinan mereka ni. Dan mengikut adat perkahwinan sebahagian masyarakat Melayu, wang hantaran adalah salah satu bayaran yang terasing daripada mas kahwin ni. Di mana mas kahwin dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 ditafsirkan sebagai pembayaran wajib di bawah hukum syarak, manakala wang hantaran hanya sebagai hadiah. Walaupun tafsirannya begitu, kebanyakan masyarakat kita hari ini telah menganggap wang hantaran ni sebagai satu bayaran yang wajib kerana amalan itu telah sebati dengan masyarakat Melayu kita. Dan wang hantaran ni biasanya digunakan oleh pihak perempuan untuk membeli alat-alat keperluan perkahwinan dan membiayai perbelanjaan perkahwinan mereka itu sendiri. Dalam penentuan kadar wang hantaran ini, dia berbeza-beza dan lazimnya dia bergantung kepada faktor kedudukan ekonomi, pendidikan dan juga taraf calon isteri tersebut. Dan isunya pada hari ini menunjukkan rata-rata masyarakat melihat wang hantaran ini perlu diletakkan dengan kadar dan nilai yang tinggi, sehingga ada yang membuat pinjaman, menangguh perkahwinan kerana tak cukup wang hantaran ni. Dari segi hukum pula, pada asasnya Islam tak meletakkan sebarang nas syarak yang menjelaskan hukum mengenai pemberian hantaran ni, dan pemberian hantaran merupakan adat atau kelaziman yang diamalkan secara turun-temurun yang berkait dengan adat tempatan. Dan selagi mana adat ini tidak bercanggah dengan prinsip Islam, maka ia merupakan salah satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan diterima oleh majoriti masyarakat. Dan perlu diingatkan di sini bahawa hantaran itu sewajarnya tidak menyukarkan pihak pengantin lelaki. Okey, itu saja. Okay, terima kasih dengan perkongsian Cik Farzana. Kita teruskan dengan perkongsian daripada Cik Uswah. Terima kasih kepada saudari moderator. Isu yang kedua adalah ujian HIV pra-perkahwinan, iaitu penetapan syarat untuk mengemukakan laporan HIV dalam terhadap pasangan ketika melakukan permohonan perkahwinan. HIV itu apa? So, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, HIV adalah suatu penyakit yang berjangkit yang tiada penawarnya, dan dia boleh merebak melalui darah, air mani, cecair faraj dan susu ibu. HIV ni ujiannya adalah berstatus sulit, yang mana sepanjang proses pelaksanaan ujian ini hanya dilakukan dan diuruskan oleh pegawai tertentu saja, dan maklumat peribadi pesakit ataupun yang ingin diuji tidak akan diambil seperti nama dan alamat mereka. Dan
di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri telah menetapkan syarat bagi rakyat Malaysia yang ingin berkahwin untuk mengemukakan laporan HIV di dalam salah satu borang permohonan. Jadi syarat ini adalah untuk menjaga hak pasangan-pasangan rakyat Malaysia untuk dalam menjaga kesihatan dan menjaga nyawa mereka sendiri. Kerana HIV itu adalah sangat berisiko, adalah sangat penyakit yang berisiko tinggi. Dan penetapan ini bukanlah dilaksanakan ataupun dikeluarkan oleh hukum syarak, tetapi ianya ditentukan oleh kaedah fiqh yang mana menjadikan adat kebiasaan di Malaysia sebagai hujah. Dan uruf di Malaysia telah jelas mengetahui keburukan dan mengetahui risiko yang sangat negatif terhadap penghidap penyakit HIV dan pasangan pesakit tersebut. Dan penyakit ini juga boleh membawa kepada perceraian suami isteri, iaitu suami atau isteri boleh meminta hak untuk perceraian apabila mengetahui pasangan mereka menghidap penyakit tersebut. Dan penetapan pelaksanaan ujian saringan HIV ini juga seiring dengan di dalam surah Rum ayat 21 yang dijelaskan di dalamnya tentang hukum asal perkahwinan, iaitu terdapat banyak hukum asal perkahwinan dan salah satunya adalah makruh. Hukum asal perkahwinan makruh berlaku apabila perkahwinan tersebut membawa kepada mafsadah dan keburukan kepada pasangan seperti mempunyai penyakit, keuzuran dan lanjut usia. Dan ujian saringan HIV ini adalah untuk menjaga hak manusia yang termasuk ataupun tergolong dalam perkara yang boleh membawa kepada keburukan ataupun perkara negatif dalam perkahwinan itu. Maka penetapan ini benarlah untuk menjaga mafsadah, untuk menjaga kebajikan manusia, kebajikan setiap pasangan dan menolak segala kemudaratan yang boleh berlaku jika tidak melakukan ujian saringan ini. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel kedua kita, Cik Uswa. Kita teruskan lagi perkongsian daripada panel ketiga, Cik Izzah Farhana. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, isu saya adalah berkaitan harta sepencarian. Okey. Harta sepencarian adalah merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri semasa perkahwinan yang sah, di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan harta tersebut. Okey, ia merupakan asal-usul daripada adat Melayu yang tak bertemu dengan syarak serta seiring dengan maqasid syariah dan akhirnya dijadikan sebagai undang-undang Islam di Malaysia. Okey, ruang lingkup berkaitan harta sepencarian ini adalah merangkumi harta diperoleh selepas perkahwinan walaupun isteri tak mempunyai sumbangan secara langsung dalam harta tersebut. Okey, hal ini bermaksud isteri tetap berhak mendapatkan harta sepencarian walaupun dia tidak bekerja atau bekerja sebagai suri rumah sahaja. Okey, kerana pihak isteri ni dianggap menyumbang secara tidak langsung dalam memberi ketenangan, kedamaian dan menjaga anak-anak serta suami sendiri. Okey. Secara asasnya tak ada dalil syarak yang qat'i yang menerangkan tentang konsep harta sepencarian ni. Tapi Allah ada sebut dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud orang-orang lelaki ada bahagian terhadap apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian terhadap apa yang mereka usahakan. Okey, di sini dapat kita lihat
setiap orang ada hak terhadap apa yang telah mereka usahakan kan. Jadi walaupun para ulama tak membincangkan secara khusus dan mendalam berkaitan harta sepencarian ni, tapi ada beberapa ulama yang membincangkan sekitar isu ini. Ada yang menyebut perkara ini sebagai mata' al-bait, iaitu peralatan rumah tangga, dan mal al-zawjain yang bermaksud harta suami isteri. Okey, di sini dapat kita lihat bahawa harta sepencarian ni pentinglah, dan dia berperanan kepada sesebuah keluarga dan pasangan suami isteri untuk mendapatkan hak masing-masing apabila mereka telah bercerai kan. Jadi hal ini secara tak langsung dia boleh memastikan hidup pasangan lebih terjamin, khususnya pihak isteri lah apabila telah berlaku perceraian. Okey, dalam perkara ini mahkamah mempunyai kuasa dalam pembahagian harta sepencarian menurut enakmen undang-undang keluarga Islam negeri-negeri kan. Jadi kesimpulannya dapat kita fahami bahawa walaupun perbincangan berkaitan harta sepencarian ni tak ada dalil dan nas syarak yang jelas, tapi ulama memperakuinya berdasarkan kaedah fiqh iaitu al-adah al-muhakkamah, yang bermaksud adat kebiasaan boleh jadikan hukum, kerana menurut perundangan Islam sesuatu adat atau uruf ni diakui kekuatannya dan kebaikannya melalui undang-undang, maka ia bolehlah bertukar menjadi peraturan yang harus kita ikuti. Okey, sekian saja daripada saya. Mat. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Izzah atas perkongsian mengenai harta pencarian dalam Islam. Kita teruskan dengan perkongsian daripada Cik Fazlia mengenai pemakaian kaedah dalam adat di Malaysia. Okey, dipersilakan. Okey, baik. Seterusnya isu yang keempat saya bawakan berkenaan dengan pewarisan tanah adat menurut adat perpatih. Okay, kalau kita tengok sistem masyarakat Asia Tenggara adalah berbentuk bilateral, iaitu kedudukan dan peranan kaum wanita ni dia sama dengan lelaki. Okey. Jadi ini merupakan dinamisme adat Melayu ketika berinteraksi dengan syariat Islam. Okey. Kita pergi kepada sejarah kebudayaan Melayu. Okey, antara penyelesaian kepada ketidakseimbangan hak wanita dengan lelaki, ulama telah menerima pendekatan alternatif iaitu muzalahah ataupun al-tanazul, iaitu rundingan umum sukarela untuk keseimbangan bahagian pusaka. Ia juga dikenali sebagai pembahagian secara muafakat. Okey, di mana saudara lelaki itu dengan rela akan melepaskan hak untuk dibahagikan sama rata dengan saudara wanita. Jadi pendekatan muafakat ni dia tak bercanggah dengan syariat. Sebab apa? Sebab ia melibatkan pemberian dan pelepasan hak secara rela. Okay, berbeza dengan pendekatan suluh yang berimplikasikan akad muawabah, iaitu pelepasan hak dengan bayaran tertentu. Jadi secara umumnya dalam amalan pembahagian pusaka masyarakat Nusantara, terdapat beberapa bentuk pewarisan yang berasaskan undang-undang adat. Kan? Kalau kita tengok, ada yang mengutamakan jalur keturunan bapa, ada yang mengutamakan jalur keturunan ibu, dan ada yang ambil kira kedua-dua golongan. Okay, jadi apa pendapat ulama berkenaan dengan pembahagian tanah adat ni? Terutamanya kita nampak di Negeri Sembilan lah. Okay. Jadi di Negeri Sembilan ni, Datuk Muhammad Yusof, beliau menyimpulkan bahawa amalan pewarisan tanah adat telah menjadi peraturan turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau sebelum mereka Islam lagi. Maksudnya dah lama dah. Dari zaman dulu sebelum mereka Islam sampai sekarang. Jadi amalan ini juga dia tidak bertentangan dengan maqasid syariah yang bertujuan menjaga 5 perkara tu. Iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga maruah. Okey. Kemudian adat ini juga diperkuat lagi dengan
seperti sebagai penentuan hukum tu berdasarkan uruf, sama seperti penentuan hukum berdasarkan nas, iaitu kaedah at-ta'yin bil 'urf kat-ta'yin bin nas. Okey. Jadi kesimpulannya begitulah. Maksudnya tidak ada masalah dari segi pewarisan tanah adat menurut adat perpatih, selagi mana benda tu dia tidak melanggar syarak dan ia menepati kaedah-kaedah fiqh yang telah ditetapkan, juga kaedah yang telah ditetapkan oleh Okey, terima kasih kepada Cik Fazliah selaku panel kita yang keempat. Okey. Kita telah dengar perkongsian daripada para panel kita mengenai pemakaian kaedah asas ini dalam isu adat di Malaysia. Antara contoh yang diberikan oleh para panel kita adalah mengenai wang hantaran, mengenai ujian HIV pra-perkahwinan. Yang ketiga mengenai harta sepencarian dan seterusnya pewarisan tanah menurut adat perpatih. Okey. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahawa adat dalam sesebuah masyarakat boleh dijadikan hukum selagi ianya tidak bertentangan dengan nas syarak ataupun dalil syarak. Okey, dan penggunaan adat sebagai sumber hukum ni tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Okey. Cuba kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa mara'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un." Maksudnya apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Maka dengan itu saya akhiri sesi kita pada hari ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar dan para panel yang sudi hadir untuk berkongsi dalam program Bicara Ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.